Didik TV KPM. Okey rakan-rakan semua, jom masuk ke kelas dan seperti anda lihat saya memakai serba putih. Jadi anda semua mesti tahu kita akan buat eksperimen bersama cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Rosam. Cikgu, pada segmen ini kan cikgu, kita punya tajuk elektrokimia. Jadi apakah yang kita akan buat dengan bahan-bahan yang berada di depan kita ni cikgu? Okey, terima kasih. Sebelum kita mulakan eksperimen, kita tahu dulu teori tentang sel kimia ringkas. Izinkan saya ya Syafiqah. Silakan cikgu. Okey, pertama sel kimia ringkas ini kita lihat pada contoh magnesium menjadi terminal negatif, kupra menjadi terminal positif. Kenapa? Ini kerana magnesium lebih elektropositif berbanding dengan kuprum. Macam mana kita nak tengok? Ini adalah berdasarkan siri elektrokimia. Daripada siri elektrokimia, kita lihat magnesium berada pada bahagian atas siri elektrokimia. Ini bermakna magnesium lebih mudah mendermakan elektron berbanding kuprum. Dan kita tengok berdasarkan siri elektrokimia tadi, kan yang ada pada, saya ulang balik, yang ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, ini semua yang perlu kita tahu. Dan kita cuba uji minda untuk bahagian sel kimia ringkas. Pertama, untuk sel kimia ringkas kita perlu faham terminal negatif adalah logam yang lebih elektropositif. Kalau untuk terminal positif, logam yang kurang elektropositif. Jadi kita ada sel kimia ringkas yang menunjukkan A dan B. Kepingan zinc dan kepingan kuprum direndamkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Jadi, boleh saya uji, Syafiqah? Okey, saya cuba cikgu. A dengan B. A kepingan apa dan B untuk kepingan apa? Antara zinc dan kuprum, Syafiqah. Okey, kalau ikut kita punya siri elektropositif, elektrokimia cikgu, zinc berada lebih tinggi daripada kuprum. Jadi dia lebih elektropositif. Maknanya dia akan berada di kepingan A. Kepingan positif, negatif. Dan kuprum berada di kepingan B. Okey, kita tengok betul tak jawapan uji minda ni. Jadi berdasarkan bahagian soalan tadi, kepingan zinc dan kepingan kuprum, betul untuk bahagian zinc dengan kuprum, zinc lebih elektropositif. Jadi zinc akan berada pada terminal negatif dan kuprum berada pada terminal positif. Cahayalah terbaik. Saya bagi bintang untuk Syafiqah. Dapat bintangnya cikgu. Ya, tahniah. Terima kasih cikgu. Sambil tu kita terus tengok macam mana zinc tu kita katakan pada terminal negatif, kuprum pada terminal positif. Kerana zinc tadi kita lihat terletak lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Maksudnya lebih elektropositif dan bertindak sebagai terminal negatif. Dan kuprum pula terletak lebih rendah dalam siri elektrokimia. Kurang elektropositif, jadi bertindak pada terminal positif. Dan untuk tindak balas kimia dalam sel kimia dengan elektrod logam yang berlainan, kita lihat magnesium dan kuprum. Magnesium akan mendermakan elektron membentuk ion magnesium dan larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat. Seterusnya, magnesium bertindak sebagai terminal negatif sel kimia tersebut. Jadi, elektron yang terbebas tadi akan mengalir melalui litar luar dari magnesium ke kuprum yang bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Dan yang keempat, elektron dari magnesium diterima oleh ion kuprum 2 dari elektrolit dan bukannya oleh ion hidrogen. Kerana ion kuprum 2 tadi kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Dan seterusnya, pepejal kuprum akan terbentuk dan terenap pada jalur kuprum. Dan kuprum bertindak sebagai terminal positif sel kimia tersebut. Jadi kita boleh lihat macam mana magnesium dan kuprum berada pada terminal negatif dan terminal positif. Dan pergerakan elektron dari terminal negatif
ke terminal positif adalah melalui litar luar sel yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan seterusnya, perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia ini adalah dari tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Jadi selain kita lihat teori sel kimia ringkas, jom Syafiqah kita buat sel kimia ringkas. Cikgu. Jadi, jom. izinkan saya bergerak ke sini. Silakan cikgu. Kita ada bahan-bahan dan radas yang disediakan. Kita ada kertas pasir. Kertas pasir. Kertas pasir, kita ada magnesium. Magnesium. Kita ada kuprum. Dan kita ada larutan natrium klorida 1.0 mol per desimeter padu. Dan kita ada radas, ada silinder penyukat, kita ada bika, kita ada wayar penyambung, klip wire dan juga voltmeter. Jom kita buat eksperimen. Cikgu, tapi sebelum kita mulakan, nak tanya cikgu, kenapa kita memerlukan pemakaian lab coat ni cikgu? Ini sebagai langkah persediaan keselamatan supaya bahan kimia tak tertumpah terus kepada baju. Jadi langkah keselamatan yang perlu kita guna pakai dalam makmal. Jadi kita dah mengambil langkah keselamatan cikgu. Jom kita mulakan eksperimen kita. Jom. Jadi kita tengok pada arahan yang pertama, kita ambil dulu kertas pasir sebab kita perlu bersihkan jalur kuprum dan jalur magnesium, pita magnesium. So kita bersihkan. Hati-hati ya kertas pasir tu. Ya, kasar. Jadi jalur kuprum ni bila nak bersihkan dua-dua belah ya cikgu? Supaya bila diletakkan dalam elektrolit, larutan natrium klorida, boleh bagi keputusan eksperimen yang lebih jitu lah. So hati-hati. So kita bersihkan. Depan belakang. Ini untuk magnesium. Setakat mana ya cikgu kita perlu bersihkan dengan kertas pasir ni? Agak-agak untuk bahagian dah nampak macam kita dah ratakan semua. Janji rata ya cikgu? Dan sama juga kita buat pada bahagian kuprum. Cikgu. Seterusnya kita perlu sukat tuang natrium klorida kita tadi sebanyak 150 cm padu. Kita perlu gunakan silinder penyukat supaya sukatan yang kita ambil lebih tepat. Jadi apa yang kita perlukan adalah sebanyak 150 cm padu. Kita masukkan dalam silinder penyukat. Hati-hati. Ya cikgu. Kita tengok. Dah 100, kita masukkan dalam bika. 100. Cikgu saya tuang juga ya. Boleh. Teruskan. Hati-hati. Cikgu bila kita nak tengok sukatan dia ya cikgu, perlu lihat pada aras mata ya cikgu. Kita perlu berada pada kedudukan yang betul. Kita baru 100. Kita perlukan 150 jadi 50 lagi. Agak-agak. Alright, 50. Kita masukkan. Kita boleh ambil 50. Cikgu. Teruskan cikgu. Seterusnya kita akan pasang voltmeter kita dengan wayar penyambung dan pada bahagian logam yang berbeza tadi. Kita ada dua terminal. Terminal negatif kita gunakan wayar warna hitam. Kita letakkan kepada bahagian antara dua tadi kan, magnesium dengan kuprum. Betul. So kita gunakan untuk wayar hitam terminal negatif adalah magnesium. Cikgu boleh pusingkan sedikit voltmeternya ke arah kamera bagi murid-murid kita nampak. Maaf. Dan seterusnya untuk terminal positif warna merah kita guna. Sambungkan pada kuprum. Dan tadi kita tengok kan magnesium dengan kuprum, magnesium lebih elektropositif. Jadi magnesium berada pada terminal negatif. Dan kuprum berada pada terminal
positif. Okey, cuba masukkan. Okey. Terus je kita celup ke dalam elektrolit kita, larutan natrium klorida. Okey. Boleh nampak bacaan naik. Boleh nampak tak? Untuk saya ya cikgu, mungkin cuba. perlu sedikit kestabilan. Ha. Ada naik Ada sikit-sikit. naik. Tapi dia malu-malu cikgu. Okey, dia ambil masa dan kalau boleh kita nampak, dia akan ada pengeluaran elektron tu. Okey, kalau macam saya, Ya. saya boleh, okey sekejap di tengah ni, 0.8. 0.8 volt. Okey, kalau untuk yang Syafiqah punya? Saya punya masih kosong. Mungkin tak cukup kertas Tak pasir cukup. cikgu. Ataupun yang ni, wayar. Kita kena betul-betulkan lah. Kalau nak periksa kena betulkan wayar ya cikgu. Okey, saya cuba. Okey. Ada sedikit. Ada sedikit. Dia asal ada perubahan jarum pada voltmeter dah menunjukkan arus elektrik berlaku. Ya. Ada. Tidak begitu jelas. Mungkin Berapa? kita boleh 0.1 cikgu. 0.1 tapi Ya. tetap ada, betul? Ya, ada pergerakan. Jadi maksudnya okey, boleh. Tak apa, Syafiqah boleh letak. So Okey. kita boleh tuliskan jawapan. Okey, boleh. Okey cikgu. So kat sini ada bahagian untuk pasangan logam, magnesium dan kuprum. Dan jadi daripada pemerhatian eksperimen Ya. yang Syafiqah buat tadi, pasangan magnesium kuprum dapat berapa? 0.1. Okey, boleh tulis 0.1. Okey, cikgu. Itu untuk pasangan yang pertama. Kalau yang saya dapat 0.5, jadi kita boleh tulislah 0.5. Dan biasanya eksperimen kalau kita boleh buat dalam 3 kali, maknanya kita dapatkan bacaan purata lagi bagus. Okey. Jadi seterusnya untuk magnesium, untuk kuprum, kaedah yang sama. Okey, boleh letak sial pula. Okey. Silakan cikgu. Kalau untuk yang kedua dan ketiga, pasangan magnesium, pasangan kuprum, biasanya akan ada arus elektrik ataupun tidak? Saya rasa macam tiada cikgu. Tiada, betul. Boleh dapat bintang lagi ni. Saya teka je, cikgu. Okey, sebab apa? Sebab bila benda elektrod logam yang sama, magnesium, kuprum, tidak akan hasilkan arus elektrik. Jadi dia kena dua logam yang berlainan. Yang tadi yang kita kata siri sel kimia ringkas, perlukan dua logam berlainan dicelup ke dalam satu elektrolit. Okey, dan kalau kita nak cuba, sekarang kita cubalah buat yang kedua, boleh je? Magnesium ya cikgu. Magnesium. Okey, ataupun kita nak cuba kuprum boleh cikgu. antara dua-dua. Okey. Boleh? Mungkin saya cuba kuprum. Okey, saya cuba magnesium. Silakan cikgu. Yang saya perasan kan cikgu, bila cikgu sebut tentang sel elektrolitik yang menggunakan bateri, tetapi untuk sel kimia menggunakan voltmeter ya cikgu. Kita tak gunakan bateri. Okey. Dan tenaga untuk bahagian sel kimia juga, daripada tenaga kimia hasilkan tenaga elektrik. Betul. Tengok dia berlaku perubahan warna pada sudah larutan ada natrium klorida. Okey, itu yang cikgu sebutkan tadi ya dalam gambar rajah tu. Dan murid-murid di luar sana boleh lakukan eksperimen ini di bawah pantauan cikgu di sekolah. Dan ini adalah aktiviti untuk bina sel kimia ringkas yang boleh kita lihat perbezaan pasangan logam yang boleh hasilkan bacaan voltmeter. Jika ada dua logam yang berlainan, pasti ada arus elektrik yang terhasil. Jika pasangan logam tu sama, macam konsep sekarang magnesium, kuprum, dia tak akan hasilkan sebarang arus elektrik, maknanya voltmeter kita tak akan bergerak. Tak ada jadi bacaan. Sekarang yang ni masih memang kekal kosong. di kosong. Ya, sebab tu betul lah, sebab bila yang Syafiqah gunakan adalah kuprum dan juga kuprum. Maksudnya pasangan logam yang sama. Bolehlah kita terus tuliskan jawapan. Kita catat. Tahniah untuk keputusan yang tepat. Okey, cikgu. Okey, 0.0. Jadi
kesimpulan untuk eksperimen ini, bila kita bina sel kimia ringkas, kita kena pastikan kita ada 2 logam berlainan. Dan kita perlu ada 1 elektrolit. Dan 1 elektrolit yang kita gunakan sekarang adalah larutan natrium klorida. Okey. Baiklah cikgu. Teruskan selepas ini macam mana cikgu? Jadi kalau untuk diberi soalan yang berlainan, kalau tentang pasangan logam, kita boleh ambil mana-mana logam berdasarkan siri elektrokimia tadi. Jadi yang penting kita perlu tahu siri elektrokimia tu yang mana ion berada pada elektropositif yang lebih ataupun kurang. Jadi bila yang lebih, secara terus kita tahu perlu berada pada terminal negatif yang akan menderma elektron kepada logam yang berada pada terminal positif. Baiklah cikgu, sebentar tadi pun kita telah membuat eksperimen untuk menentukan kalau magnesium dan kuprum memang tak ada bacaan. Dan tidak ada arus elektrik dan tiada juga perubahan warna, cikgu. Betul. Jadi untuk usaha saya sebentar tadi kan cikgu, boleh tak saya nak minta sedikit ganjaran daripada cikgu? Boleh. Boleh? Ya, disebabkan komitmen, disebabkan kefahaman, saya bagi 1 bintang lagi. Wah, 1 bintang. Aktiviti membina sel kimia ringkas. Tahniah. Terima kasih cikgu, sudah 2 bintang Kak Syafiqah dapat. Okey, baiklah cikgu, kita akan ada lagi aktiviti selepas ini yang melibatkan eksperimen juga. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di slot menengah atas.